Okey. Okey Datuk, kalaulah PN menang pada PRU 15 ini, Ya. Datuk rasa adakah dalam tempoh masa setahun dua kemudian GST, dan bagaimanakah untuk kita kembalikan kepercayaan rakyat, sebab rakyat saya percaya GST ni sistem percukaian yang baik, tetapi untuk kita laksanakan kali pertama dulu pun kita memakan masa 30 lebih tahun. Dan bila nak laksanakan ni, kita tak boleh overnight. Kita tak boleh buat kerja bodoh macam Pakatan Harapan. Pakatan Harapan bila dia memerintah je, dia terus nak laksana GST tak boleh, sebab ada grace period 3 bulan nak tukar sistem. Sebab kalau sebelum ni di POS sistem ataupun kan ada mesin untuk register kewangan itu POS sistem tu pakai sistem SST. So nak tukar ke GST tu memakan masa, kena train balik orang, and then menelan belanja, kena ada belanja tambahan. Nak kembali kepada GST ni pun kena ada belanja tambahan. Tapi disebabkan kita ada kerajaan yang tak berapa cerdik pada tahun 2018, mereka sementara menunggu GST dihapuskan, dihapuskan dulu GST tu, tapi sementara nak menunggu SST dilaksanakan balik, 3 bulan tu dia bagi tax free, tak ada cukai. Dan ini kita kehilangan lebih kurang 12 bilion 11 bilion lebih lah, 12 bilion. Itu sebab bila time dia tak boleh reimburse balik cukai input yang dibayar, dia nak bayar balik tak boleh. Sebab bila orang bayar cukai, duit tu masuk dalam kantung pembenaran negara. So setiap bulan akan ada mesyuarat berapa jumlah yang perlu dibayar oleh pembenaran negara untuk melunaskan contohnya claim cukai input, claim cukai output. Ini perlu gunakan duit tu. Jadi kalau 3 bulan tak ada kutipan, macam mana nak bayar claim-claim tu? Jadi apa yang Lim Guan Eng kata, dia kata kerajaan BN telah mencuri duit ini. Tapi alhamdulillah lah, sebab kebodohan dia itu telah pun dikenal pasti. Akhirnya mereka mengenal pasti bahawa bukan BN curi duit, tetapi mereka telah memberikan tax free selama 3 bulan. Akibatnya tidak ada kutipan. Macam mana bulan-bulan 3 bulan ni nak buat pembayaran terhadap klaim-klaim yang telah dibuat oleh peniaga-peniaga? Ini kita kena faham. Itulah kita dengar sekarang ni kebanyakan tycoon peniaga Cina ni dulu dia menyokong DAP sebab dia rasakan DAP dapat kembalikan pada sistem SST yang katanya boleh menguntungkan. Tapi hari ini mereka baru sedar bahawasanya GST itu lebih baik daripada SST. Jadi katanya akan ada mood swing, pengundi-pengundi Cina kembali kepada Barisan Nasional. Komen Datuk? Sebenarnya memang rakan-rakan peniaga-peniaga Cina ni, saya yakin mereka kali ni akan kembali kepada Barisan Nasional. Cuma yalah, dulu mereka ni lebih yakin dengan BN ni sebab ada tokoh ekonomi kita, iaitu Datuk Seri Najib, yang tahu macam mana nak menjana pendapatan negara, nak diversify our source of income, tahu macam mana nak mengukuhkan pertumbuhan ekonomi kita, nak mengurangkan kadar defisit negara, nak mengurangkan kadar hutang negara. Tapi bila beliau sudah ke penjara ni, sedikit sebanyak ada kesan lah, kita sedih lah. Kita haraplah selepas ni Datuk Seri Zahid mungkin akan mempertimbangkan untuk memastikan bahawa badan kehakiman dapat kita bersihkan, kita letak orang-orang yang neutral, orang-orang yang boleh berlaku adil, supaya Datuk Seri Najib dalam semakan kehakiman beliau akan mendapat keadilan. Bukti-bukti baru yang nak diberikan oleh peguam-peguam tu teliti oleh barisan hakim yang melakukan semakan kehakiman, insya-Allah. Jadi hari ini saya nak beritahu kawan-kawan masyarakat Tionghoa, bila mereka mengundi Pakatan Harapan, they are hoping for better government. They are hoping for a clean government without corruption. They are hoping for good governance. Isu rasuah ni memang hebat begitu. Ya, memang hebat. Memang hebat.
Siapa pun dia nakkan kerajaan yang baik. Tetapi selepas mereka berada di bawah kerajaan Pakatan Harapan 22 bulan, mereka tahu kan, walaupun tak kena bayar GST kan, income yang mereka jana melalui sales syarikat-syarikat mereka merudum dengan dahsyatnya. Jadi lebih baiklah bayar GST dulu. Negara ada pendapatan tambahan, mereka pun sebab bila kita dapat pendapatan tambahan 30, lebih kurang 26 ke 30 bilion setiap tahun hasil daripada pungutan ekstra cukai bila laksana GST tu, kita pulangkan balik kepada rakyat dalam bentuk BRIM, bantuan awal persekolahan, bantuan untuk nelayan, pesawat padi, pekebun kecil, nelayan, macam-macam kita bagi bantuan. Dan bila mereka dapat bantuan ini, kuasa membeli mereka akan bertambah. Jadi kalau dulu gaji katalah 1,000, dengan bantuan kita berikan dia jadi 1,200. Sudah pastilah bila mereka beli sayur-sayuran, ianya akan memangkin industri pertanian. Kalau mereka beli ayam, itik, kambing, lembu, ianya akan memangkin industri penternakan. Kalau mereka beli bayar sewa beli kereta, sewa beli rumah, ianya akan memangkin industri perbankan, permotoran, perumahan. Jadi ianya macam stimulus package, package rangsangan ekonomi. Ini kena faham. Kalau tanya dengan Anwar Ibrahim, dia tak tahu pasal ekonomi walaupun dia pernah menjadi Menteri Kewangan. Itu sebab bila otak dah tepu, dia tak boleh menjana idea-idea baru macam mana nak menjana pendapatan pada negara. Sepatutnya sebagai bakal Perdana Menteri, yang saya akan buat kalau saya jadi Perdana Menteri untuk meningkatkan pendapatan negara. Macam mana nak bawa masuk foreign direct investment? Apakah antara projek-projek besar, projek mega yang akan dilaksanakan bagi memastikan kita boleh mewujudkan banyak peluang-peluang pekerjaan, kita boleh menurunkan kadar pengangguran. Bila kadar pengangguran dapat kita kurangkan, kadar jenayah juga akan kita kurangkan. Ini sepatutnya dijanjikan oleh Anwar Ibrahim. Dia patut bagi bentangkan apa yang minda dia nak cakap, nak laksana bila dia menjadi Perdana Menteri. Tapi dia mengulangi janji-janji yang sama. Dia ulangi janji nak hapuskan tol yang Pakatan Harapan gagal laksana. Saya nak beritahu, tol ni paling banyak bayar ialah syarikat pengangkutan, bukan rakyat biasa. Kalau B40 ni banyak yang naik motor, dia orang tak bayar tol pun. Zaman BN kita bagi free je tol untuk penunggang motosikal. Kalaupun mereka ada kereta, mereka pakai kancil, tapi kadang-kadang pergi kerja naik motor. Kalaupun dia orang tak ada kenderaan motor ke, tak ada kereta ke, taksi kadar tol lebih rendah daripada kereta biasa. Ini kena faham. Betul. Dan kalau dibandingkan kereta biasa dengan lori, dengan trailer, kadar tol yang dibayar oleh lori dan trailer lebih mahal. Jadi lori dengan trailer adalah penyumbang utama kutipan tol. Dari segi jarak perjalanan, sekali-sekala, sebulan sekali mungkin kita balik kampung, kita jalan jauh, betul tak? Kita ambil perjalanan jarak jauh. Tapi hari-hari, contoh macam dulu saya duduk Shah Alam, saya pergi kerja di Kuala Lumpur. Pergi bayar tol RM1 seposen, balik RM1 seposen. Bila negara ada pendapatan lebih, walaupun Datuk Seri Najib tak pernah janji nak hapuskan tol, Datuk Seri Najib hapuskan tol di Shah Alam. Tol Batu Tiga hapus, tol Sungai Rasau hapus, tol di Bukit Kayu Hitam hapus, tol di Tambak Johor sana dihapuskan nak masuk Singapura, arah ke Malaysia. Apa lagi? Tol di Ceras sana, mengalir ke Ceras. Jadi saya nak beritahu, kita rakyat biasa pergi kerja, kita mengambil perjalanan yang pendek. So kadar tol kita mungkin RM1, RM1 seposen, RM1.50. Tapi yang angkut barang ni, daripada Perlis pergi ke Kuala Lumpur pergi ke Johor, yang bawa lori, yang bawa trailer, mereka ni bukan hanya kadar tol dia tinggi, mereka ni kena bayar mahal.
Jadi siapa yang bayar tol ni? Adakah pemandu lori yang bayar? Memang betul lah pemandu lori, pemandu trailer ni bayar. Tapi dia bayar tu duit siapa? Dia bayar ni duit token. Jadi kalau kita hapuskan tol, siapa yang mendapat manfaat paling banyak? Paling banyak ialah toke-toke syarikat pengangkutan, bukan golongan the B40 atau M40. Ini kita kena faham. Betul. Adil tak? Saya nak beritahu nak hapuskan tol ini, belanja yang perlu dibelanjakan 3. Lepas pilihan raya kita tanya dia kenapa tak hapuskan tol. Kita tanya dengan Mazli Malik. Dulu dia kata kalau siapa yang masih lagi kena bayar tol boleh claim dengan Mazli Malik di Simpang Renggam. Ingat lagi Kita belum lupa. Sekarang dia janjikan nak hapuskan tol. Dulu lepas pilihan raya dia kata masa kita janji nak hapuskan tol, kita tak sangka kita boleh menang. Maknanya apa? Maknanya mereka terang-terang menipu. Itu pun kita tak boleh hadam lagi. Masih lagi ada orang percaya mereka boleh laksanakan benda ni. Saya nak beritahu, mereka ada juga yang mengatakan contohnya Wan Saiful Wanjan, dia kata saya ni cuma tukang tulis saja. Bila kita tanya kenapa tulis benda ni dalam manifesto, kamu tahu ianya implikasi kewangan dia besar. Mereka kata kita tak tahu ianya menelan belanja begitu besar. Saya nak beritahu macam mana Pakatan Harapan yang dipimpin oleh bapa tol negara, Tun Mahathir ni bapa tol negara. Kalau kita nak abolish tol, definitely we got to pay pampasan pada pemegang konsesi. Betul tak? Takkan Tun Mahathir, pemimpin mereka, tak tahu dia kena bayar pampasan 380 bilion. Dia yang create benda tu. Dia lebih pada tahu. Dia yang buat benda tu dulu. Betul. Tapi malangnya dia buat-buat tidak tahu.